Baik, selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Ustaz Kamil. Saya Mubin Rash Analaki Anantakoma, nombor metrik AA20009, mewakili kumpulan nombor 10, Seksyen 5G dan juga bernama The Best UMPs. Jadi ahli-ahli kumpulan saya tadi daripada 10 orang, termasuk saya. Mereka adalah Nofal Hazmi, Rafiq, Anwar Razlan, Alif Hakim, Darshan, Nurhani Amirah, Nur Hazira dan juga Raiha. Jadi saya ingin mengambil peluang ni untuk terima kasih setiap ahli kumpulan saya yang kerjasama dengan penuh rasa tanggungjawab sepanjang tugasan ini. Jadi kami diberi tajuk mengenai isu pelan damai Amerika Syarikat terhadap konflik Israel-Palestin ataupun lebih dikenali sebagai The Deal of Century. Slide Nofal. Baik, untuk pengenalan, Deal of Century ini telah pun mengumumkan oleh bekas Presiden Amerika Syarikat iaitu Donald Trump pada 28 Januari 2020. Ada kesilapan dekat situ. Tarikhnya 20 Januari 2020 dan tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik antara Palestin dan juga Israel. Minta maaf. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik antara Palestin dan Israel yang sudah berpuluh-puluh tahun berlaku. Jadi untuk bahagian pengenalan saya akan ceritakan secara rawat dan sepanjang presentation ni ahli kumpulan saya akan menceritakan bahagian masing-masing dengan lebih terinci. Jadi falsafah ilmiah yang saya boleh dikaitkan adalah epistemologi disebabkan apa yang saya nampak dengan isu ni adalah isu ni lebih membawakan kesan negatif berbandingkan dengan kesan yang positif. Saya rasa bekas Presiden Amerika Syarikat ni sepatutnya buat kajian sebelum membuat keputusan, iaitu untuk sebelum mengumumkan pelan damai ini. Jadi bila saya cakap epistemologi ni kena ada sesuatu kajian ataupun study ataupun statistics or data untuk justify dia punya keputusan, dan keputusannya mestilah adil. Maksudnya dia kena memanfaatkan semua pihak yang terlibat dan dia tak boleh jadi berat sebelah ataupun menguntungkan satu pihak. Dan rukun negara yang saya boleh kaitkan dengan isu ni adalah peluang perlembagaan. Yang ni disebabkan macam saya cakap tadi, sesuatu keputusan akan membuat impak atas banyak ramai pihak. Jadi dia sepatutnya nak adil dan dia patut digubal berdasarkan prinsip tolak ansur dan juga permuafakatan kaum dan juga manusia. Dan sesuatu keputusan juga memastikan keadilan ekonomi antara kaum, tetap turut memelihara hak istimewa penduduk Palestin dan juga Israel. Jadi isi-isi penting dalam perjanjian Deal of the Century ni adalah menyediakan negara Palestin yang demilitarisasi, dan juga rakyat Palestin perlu menerima pengaturan khas oleh Israel. Yang ketiga pula, Palestin tidak ada hak untuk mengambangkan kemampuan tentera mereka. Dan akhir sekali dan juga yang penting adalah Jerusalem akan tetap menjadi ibu kota Israel. Terima kasih Raj. Okay. Saya Nur Hazira binti Abdul Wahab akan memetakan realiti pelan damai Israel Palestin. Next. Pelan damai Israel Palestin ini dilihatkan seperti mereka inginkan pendamaian terhadap dua buah negara bagi konflik Israel Palestin. Tetapi realiti isu semasa bagi hal ini adalah sebaliknya apa yang dinyatakan Amerika Syarikat. Antara realiti isu semasa ini adalah pertama, tawaran yang hebat untuk Israel sahaja. Pelan damai Israel Palestin adalah tawaran yang hebat untuk Israel sahaja dan bukannya untuk rakyat Palestin. Muslim Imran dari Pertubuhan Kebudayaan Palestin menyifatkan ia hanyalah kelas Trump sahaja. Pelan damai tajaan Amerika Syarikat
bagi menyelesaikan konflik Israel-Palestin bukan sahaja bercanggah dengan pendirian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB, malah mengecewakan masyarakat antarabangsa. Timbalan Presiden Parti Amanah Negara iaitu Amanah, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, pelan yang diumumkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan rakan sekutunya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menyaksikan lebih banyak serangan berdarah berlaku selepas ini. Penetapan ibu negara Israel yang dipindahkan dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis akan membuka peluang kepada rejim Zionis untuk membelakangkan kedaulatan undang-undang antarabangsa dan menindas penduduk Palestin. Isu semasa yang kedua adalah agenda licik barat untuk menghalau rakyat Palestin keluar. Salahuddin yang juga pengerusi Biro Antarabangsa Amanah menyifatkan pelan damai itu adalah agenda licik barat untuk menghalau rakyat Palestin dari tanah asal mereka termasuk di lembah Jordan. Pengisytiharaan yang dibuat oleh Trump sebagai deklarasi Balfour baharu hanya akan memusnahkan impian dunia untuk melihat sebuah rantau yang bebas dari sebarang konflik dan pergolakan berdarah. Amanah bersama seluruh rakyat Malaysia yang cintakan keamanan mengajak dunia Islam, Timur dan Barat untuk bersatu hati menyatakan bantahan sekeras-kerasnya terhadap pengumuman terbabit. Dunia harus bangkit menyatakan bantahan bagi mencegah lebih banyak pertumpahan darah yang berlaku. Tak ada keraguan lagi untuk pengumuman Trump dan Netanyahu itu bercanggah dengan pendirian PBB. Itu sahaja dari saya, terima kasih. Terima kasih Saudari Nur Hazirah binti Wahab. Saya Naufal Hazmi bin Azhar, Menteri AA 20058. Saya akan membentangkan tentang realiti pelan damai Israel Palestin. Untuk isi yang ketiga, iaitu pelan damai ini ditentang hebat oleh majoriti dunia Islam. Pelan damai Asia Barat yang diberi julukan Deal of the Century oleh Amerika Syarikat dan rejim Israel ketika pengumuman bersama oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Perdana Menteri rejim Israel Benjamin Netanyahu di Rumah Putih ditentang hebat oleh majoriti dunia Islam, namun disokong kuat oleh Sekutu Rapat Amerika Syarikat dan Negara Haram Israel. Sejak pengumuman tersebut, penamanan utama di Asia Barat termasuk di Semenanjung Gaza dan Tebing Barat dipenuhi oleh ribuan pendukung kuat Palestin yang mengadakan demonstrasi menentang pelan damai tersebut dan disifatkan tidak adil yang mahu menghapuskan Palestin daripada peta dunia. Rata-rata pemimpin utama dunia Islam mengutuk pelan damai tersebut yang jelas menghalalkan tindakan rejim Israel sebelum ini sejak dari Perang Iraq-Israel 1948. Pelan damai itu juga jelas menolak segala resolusi PBB yang telah diluluskan sebelum ini yang ternyata menampakkan sikap sebenar Amerika Syarikat terhadap masa depan rantau Asia Barat. Sebaliknya, dalam pelan damai tersebut ternampak kesungguhan Amerika Syarikat dan rejim Israel mahukan perdamaian dan yang paling penting, sebuah negara Palestin yang dijanjikan. Sebaliknya, jika diteliti, negara Palestin yang dijanjikan masih lagi kabur dan tiada asas kukuh dalam pelan damai tersebut. Bagi isi yang keempat, iaitu pelan damai ini bertujuan untuk melenyapkan negara Palestin daripada peta dunia. Tawaran daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump itu diberikan moto iaitu Peace to Prosperity atau keamanan menuju kemakmuran, bertujuan untuk memadamkan tuntutan rakyat Palestin dan melenyapkan negara Palestin dari peta dunia. Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seperti mencuba untuk merasuah penduduk Palestin untuk meninggalkan perjuangan membebaskan tanah air mereka dan melupakan cita-cita untuk mendirikan negara Palestin berdaulat dengan Baitul Maqdis sebagai ibu negaranya. Mereka menjanjikan kemakmuran, kononnya dengan menawarkan suntikan dana bagi membangunkan infrastruktur
mewujudkan rangkaian perdagangan bebas dengan Gaza sebagai pelabuhan antarabangsa di bawah kedaulatan Israel atau lebih tepat di bawah penindasan sistem apartheid Israel. Berkenaan dengan tawaran itu, Amerika Syarikat dan Israel bersatu dan mengisytiharkan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel. Dalam masa yang sama, mereka menawarkan rakyat Palestin satu tempat yang tidak jelas kedudukannya di luar Baitul Maqdis sebagai ibu negara Palestin. Terima kasih kepada Naufal Hazmi. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan ini dengan pembentangan faktor pelan damai konflik Palestin-Israel yang diadakan oleh AS. Jadi, nama saya Nurhani Amtiatim dan nombor matrik saya adalah AA20005. Giliran saya pula untuk membentangkan. Pertama sekali, berlakunya atau wujudnya pelan damai konflik ini antara Palestin dan Israel atau dikenali sebagai Deal of the Century yang telah ditubuhkan oleh Presiden AS iaitu Donald Trump. Dari segi ekonomi, pertama sekali, Presiden Trump ini dia telah melaksanakan beberapa plan untuk memajukan ekonomi Palestin dengan syarat Palestin mengiktirafkan Jerusalem atau Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel. Atau plan yang telah ditawarkan adalah seperti ingin meluaskan kawasan dan menawarkan kawalan keselamatan terhadap Palestin. Yang kedua, pemindahan terowong antara semenanjung Gaza dan tebing barat untuk menghubungkan kedua-dua wilayah tersebut. Ia berkaitan juga dengan poin yang ketiga iaitu dengan pemindahan lapangan terbang dan zon perindustrian untuk kepentingan Palestin. Ini demi memudahkan untuk mereka ingin mengawal Palestin dan melaksanakan perindustrian. Padahal pada masa yang sama, tebing barat ini dihubungkan dengan Jordan melalui lembah Jordan dengan dua lintasan. Sedangkan lembah Jordan sendiri masih berada dalam kawalan provinsi Israel yang ingin mereka menjayakan. Pernyataan yang mereka katakan cukup jelas bahawa sebenarnya mereka ingin menjadikan Laut Mati itu sebagai resort untuk menarik pelancong luar. Seterusnya, mereka kononnya ingin memajukan kemakmuran dan menawarkan suntikan dana yang membangunkan infrastruktur seperti mewujudkan rangkaian perdagangan bebas dengan Gaza sebagai pelabuhan antarabangsa di bawah kedaulatan Israel atau tepat adalah di bawah penindasan sistem Israel. Tambahan lagi, yang mereka kononnya adalah ingin menawarkan pembinaan pusat rawatan dan pelabuhan. Jadi untuk perbincangan seterusnya saya paskan kepada kawan saya iaitu Anwar untuk tekan dengan lebih jelas. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada saudari Nurhani. Nama saya Anwar Azlan bin Rasali, nombor kad matrik CA 20014. Saya akan sambung faktor mengapa pelan damai ini telah diadakan oleh Amerika Syarikat. Jadi sebagai kesimpulan untuk faktor, hal ini menggambarkan bagaimana proposal ini sebenarnya memaksa Palestin untuk melepaskan Baitul Maqdis kepada Israel sebagai tempat yang terbuka untuk mana-mana agama. Ia juga menyatakan bahawa mana-mana rakyat Palestin yang berada di dalam zon Israel boleh memohon untuk menjadi warga Israel ataupun mungkin terpaksa berpindah. Jadi sebagai konklusinya, rakyat Palestin haruslah, kita boleh nampak bahawa rakyat Palestin sebenarnya secara halus sebenarnya dipaksa untuk menerima plan ini. Jadi untuk nak kaitkan plan ini dengan rukun negara, falsafah ilmiah dan falsafah pendidikan negara, yang pertamanya rukun negara yang boleh saya kaitkan ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Rukun negara ini merupakan rukun negara yang kedua. Walaupun negara Palestin tidak mempunyai raja, namun mereka masih setia kepada negara, di mana rakyat Palestin harus setia kepada negara demi mencapai kebebasan dari cengkaman negara Israel dan Amerika Syarikat, dan juga apa yang dikenali dan juga menentang apa yang dikenali sebagai neokolonialisme.
Untuk bahagian falsafah ilmiah pula yang boleh kami kaitkan adalah aksiologi. Elemen aksiologi adalah elemen yang menerangkan aspek nilai dalam kajian falsafah. Dalam topik perbincangan pelan damai konflik Israel-Palestin, nilai aksiologi dipupuk oleh rakyat Palestin kerana mereka meletakkan nilai kemerdekaan dan kebebasan kepada tanah asal mereka daripada diambil oleh rejim Zionis serta menolak plan Donald Trump agar hak-hak mereka tidak dirampas dan hak-hak dan kebebasan mereka tidak dirampas. Dan akhir sekali untuk bahagian falsafah pendidikan kebangsaan pula, elemen perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu adalah elemen yang boleh kami kaitkan dengan faktor-faktor kenapa terjadinya pelan damai ini, di mana elemen ini diaplikasikan oleh rakyat Palestin yang bersatu dalam menentang penindasan secara halus agar negara Israel tidak dapat mengambil alih tanah Gaza dan tebing barat. Dengan itu saya mengucapkan sekian terima kasih. Terima kasih Saudara Anwar. Saya Darshan Alaki Kumar, nombor matrik AA 20008. Saya akan menerangkan mengenai kesan-kesan pelan damai Israel-Palestin dibagikan kepada 3 kategori, iaitu individu, masyarakat dan juga negara. Slide seterusnya. Okey. Dari segi individu pula, kesan-kesan pelan damai ini boleh terhadap Palestin, negara Palestin. Perjanjian ini juga memberi kesan negatif terhadap seseorang individu. Sebagai seorang manusia di bumi ini, setiap manusia perlu diberi ruang dan hak masing-masing. Contohnya hak bersuara, hak beragama, hak berkesamarataan dan juga sebagainya lah. Tetapi penduduk negara Palestin gagal mendapati hak-hak mereka disebabkan oleh deal of the century ini. Kesan seterusnya yang boleh menjejaskan kepada individu adalah hak dirampas melalui perjanjian. Pelan damai Israel-Palestin ini juga menyebabkan hak pelarian Palestin untuk pulang ke tanah air mereka yang diiktiraf oleh resolusi 194 PBB semenjak 1948 akan dimansuhkan. Hal ini demikian kerana pelarian Palestin yang hidup di kemah di negara Arab berjiran seperti Jordan dan Lebanon akan diserahkan kepada negara host sebagai sebahagian proses normalisasi dengan negara Arab. Tanpa sebarang perincian bagaimana proses naturalisasi ini akan dilaksanakan. Nasib pelarian Palestin akan terus terumbang-ambing tanpa sebarang penyelesaian. Kesan daripada pelan Palestin, Israel-Palestin ini juga boleh menjejaskan kepada masyarakat Palestin. Sebagai sebuah masyarakat juga, Palestin menghadap beberapa jenis kesan negatif. Disebabkan kawasan-kawasan penempatan sementara dan haram yang diduduki mereka selama setengah abad ini sekarang telah menjadi hak milik Israel sepenuhnya. Mereka tidak diberi ruang dan peluang untuk menjadi sebuah negara dalam peta. Mereka terpaksa mengikut Israel tanpa peluang lain. Tambahan pula, masyarakat Palestin diberi nama imej yang mengatakan mereka sentiasa tidak mahu untuk berdamai. Selain itu, di bawah pelan ini, Amerika Syarikat dan juga Israel secara sepihak mengisytiharkan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel. Sementara rakyat Palestin ditawarkan satu tempat tidak jelas kedudukannya di luar Baitul Maqdis sebagai ibu negara Palestin. Tawaran ini sudah cukup menjadi penghinaan dan pencabulan maruah penduduk Palestin dan umat Islam di seluruh dunia, dan ia juga aspirasi rakyat Palestin untuk menentukan masa depan mereka yang lebih bermakna dan sejahtera di alam sebuah negara yang berdaulat akan diketepikan. Seterusnya, kesan pelan damai ini boleh juga menjejaskan kepada negara Palestin. Kesan terhadap negara Palestin disebabkan perjanjian ini adalah mereka tidak dapat membentuk kerajaan sendiri. Apabila mereka terpaksa mengikut Israel dengan mempunyai negara tersendiri, secara automatik mereka tidak diberi peluang untuk mengadakan kerajaan sendiri. Ini mendatangkan dugaan yang agak teruk terhadap negara Palestin. Selain itu, hal ini menjadi punca utama negara-negara di seluruh dunia menyokong Palestin dan tidak menyambut perjanjian the deal of the century. Di samping itu, pihak berkuasa Palestin nanti tidak akan mempunyai kawalan sempadan, ruang udara dan juga sumbernya sendiri, dengan yang demikian tidak memiliki kedaulatan yang bermakna.
Ia meletakkan semua kawasan penduduk Palestin di bawah pentadbiran dan kawalan tentera Israel. Sudah tentu kita boleh nampak bahawa kesan-kesan daripada plan damai ini membawa kesan yang buruk kepada Palestin. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudara Darshan. Okey, saya Muhammad Alif Hakim bin Muhammad Sukri dengan nombor ID TH20008 akan membentangkan kaedah mengatasi konflik ini. Terusnya. Okey, kaedah mengatasi bagi di atas kapasiti sebagai seorang individu. Yang pertamanya ialah sebagai seorang individu, kita haruslah mengikuti perkembangan antara Israel dan Palestin. Pertamanya adalah kerana kita perlu memastikan kesahihan berita kerana banyak berita yang datang daripada media barat. Jadi kita haruslah memastikan kesahihan berita. Dan ini kita dapat mematuhi konsep falsafah epistemologi, iaitu mencari kebenaran sesuatu sumber itu. Okey. Yang kedua pula ialah menunjukkan rasa belas kasihan dan empati terhadap rakyat Palestin. Pertamanya, kerana apa kita perlu rasa belas kasihan adalah bukan kerana saudara seagama, tapi adalah kerana atas dasar peri kemanusiaan. Dan ini telah menepati falsafah pendidikan negara, iaitu ingin membentuk gagasan good man, insan kamil yang menyeluruh, iaitu dengan memberi rasa kemanusiaan kepada yang lain. Yang ketiga ialah sebagai seorang individu, kita dapat memboikot barangan buatan yang mendatangkan keuntungan kepada Israel dan Amerika Syarikat sendiri. Kita dapatlah mengurangkan sokongan ekonomi, dan kita juga dapat boleh melemahkan struktur ekonomi Israel dan Amerika Syarikat sendiri. Dan ini akan memberi impak kepada diorang sendiri. Yang terakhir sekali ialah sebagai individu, kita bolehlah mengecam, membantah atau mengutuk keras cadangan pelan damai antara Israel dan Palestin. Kita boleh mengecam daripada berbagai medium, seperti contohnya social media. Dan dengan ini, bila orang lain tengok kita punya kecaman itu, orang lain akan terbuka minda hati dan akan terbuka perasaan untuk mencari apa yang sebenarnya berlaku. Itu saja. Terima kasih saudara Alif. Nama saya Sayur Rafiq, AA2004, dan saya akan meneruskan pengutangan ini. Kaedah mengatasi dari segi masyarakat. Antara yang masyarakat boleh buat ialah pertubuhan, sama ada ianya pertubuhan kerajaan atau bukan kerajaan. Ianya mestilah bertujuan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Antara bantuan yang boleh diberikan adalah bekalan makanan, kanvas, kayu api serta pakaian bagi menghadapi musim sejuk agar rakyat Palestin terus bertahan hidup dan memperjuangkan hak mereka sebagai rakyat Palestin. Dan itu, masyarakat juga boleh membuat protes demonstrasi terhadap perjanjian damai yang tidak menguntungkan rakyat Palestin dengan cara berkumpul atau berhimpun beramai-ramai di tengah jalan serta memegang spanduk atau banner dengan slogan atau kata-kata yang membela rakyat Palestin serta mengutuk atau mengecam cadangan pelan damai tersebut. Seterusnya, masyarakat juga boleh melakukan aktiviti keagamaan seperti solat hajat, bacaan kunut dan sebagainya agar dipermudahkan urusan rakyat Palestin supaya konflik Israel-Palestin cepat berakhir. Bagi umat Islam, kami percaya bahawa merupakan senjata orang mukmin. Dengan berdoa, kami pasti lambat laun rakyat Palestin akan menemui kemenangan kelak. Bagi agama lain pula, mereka juga boleh melakukan perkara ini mengikut cara agama masing-masing kerana konflik ini bukan lagi tentang agama tetapi atas dasar peri kemanusiaan serta tentera Israel sangat kejam mencederakan serta membunuh rakyat Palestin. Slide seterusnya. Okey, dari aspek negara. Malaysia perlu memainkan peranan aktif dalam usaha mencari penyelesaian dan dalam konflik Palestin-Israel, khusus ke arah kewujudan Palestin sebagai negara yang berdaulat dan merdeka.
kerajaan akan terus memberi sokongan kepada rakyat Palestin dari segi politik, ekonomi, moral selain menghulu bantuan kemanusiaan termasuk berbentuk sumbangan kewangan serta sumbangan pembangunan dan infrastruktur. Ini perkara yang dikatakan oleh Timbalan Menteri Luar Datuk Marzuki pada November 2019 apabila ditemubual oleh media Awani. Malaysia juga perlu mengisytiharkan solidariti bersama rakyat Palestin melalui sokongan kedutaan Palestin di sini selain memperkasa usaha pertumbuhan bukan kerajaan bagi mempercepat tindakan pendakwaan ke atas Israel di Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. Seterusnya, ketegasan dan kesungguhan Malaysia terutamanya bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam menyokong, mempertahan dan membela hak dan nasib rakyat Palestin tidak boleh dipertikaikan oleh mana-mana pihak. Sejak dahulu sehingga kini, Malaysia dan Dr. Mahathir cukup sinonim dan konsisten dalam soal ini termasuk menyatakan pendiriannya dengan berani di pelbagai platform antarabangsa. Walaupun sedar kedudukan dan kuasa kita sebagai sebuah negara kecil tidak seberapa, namun itu tidak pernah menjadi halangan untuk pemimpin negara tampil mengutuk dan menegur kezaman Israel. Seterusnya, membela nasib yang menimpa rakyat Palestin. Dan saya juga berharap pemimpin kita pada masa sekarang dan akan datang akan melakukan perkara yang sama seperti bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Syairul Rafiq. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Raiha binti Muhammad Azhar, nombor metrik AA20153. Ingin membuat kesimpulan untuk tajuk yang kami bentangkan ini. Poin yang pertama ialah walaupun keadaannya seperti memberi kesan yang positif kepada Amerika Syarikat, rancangan itu tidak mungkin mendapat persetujuan popular atau persetujuan mana-mana pihak lain. Kedua, kita harus sedar bahawa rancangan Trump mempunyai implikasi di luar konteks konflik Israel-Palestin. Okey, daripada kesimpulan ini, jika kita semua menerima dengan rancangan Trump iaitu Deal of the Century, kita dikira menghalalkan pelanggaran undang-undang antarabangsa oleh Israel. Ini boleh menggalakkan negara yang mempunyai kuasa besar akan merampas wilayah negara secara haram. Hal ini boleh menimbulkan suasana antarabangsa yang tidak stabil dan tidak aman yang akan datang. Di samping itu, Palestin bukan hanya tentang isu agama atau penduduk di sana, tetapi ia adalah isu kemanusiaan sejagat. Sebagai contoh, dari segi nilai nyawa, maruah, kehormatan dan perdamaian hanya memihak kepada Israel, tidak memihak kepada Palestin. Selepas itu, kita semua mempunyai peranan untuk membela isu ini, terutamanya tentang Palestin. Akhir kata, sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah bekerjasama untuk terus berjuang mempertahankan hak dan nasib rakyat Palestin dan kita juga perlu menjadi contoh dalam memperjuangkan isu ini pada peringkat antarabangsa. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.